Kita akan membincangkan tentang satu perkara yang menarik juga bagi kita semua, iaitu berkenaan dengan kesan obesiti terhadap kesihatan. Ini akan kita bincangkan, dan kalau kita lihat peratusan di Malaysia pun merupakan orang dewasa yang obes di Malaysia adalah yang tertinggi di negara Asia Tenggara sebanyak 15.6%. Dan data yang dikumpulkan ini adalah daripada menurut data World Population Review 2019. Itu ketika 2019. Dan ketika ini mungkin peningkatan yang agak tinggi juga yang akan berlaku sekiranya kita tidak menjaga dari segi pemakanan kita, perlu untuk melakukan senaman, kan banyak lagi yang perlu kita lakukanlah untuk aktiviti harian. Betul, dan ini semua menunjukkan kepada bagaimana COVID-19 juga banyak mempengaruhi kehidupan kita, di mana obesiti dikatakan satu daripada komorbid yang terselindung, di mana kita tidak tahu kesannya apabila kita kena COVID, baru kita tahu kenapa teruk disebabkan oleh keadaan badan yang obes. Dan kita bersama dengan tamu kita, Dr. Sivarajan Ramasamy, yang merupakan seorang pakar perubatan kesihatan awam dari Unit Penyakit Tidak Berjangkit Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan, yang kini bersama untuk membincangkan isu dan kesan obesiti terhadap kesihatan. Doktor, kita sudah sedia maklum dan sentiasa ulang mesej yang sama ini. Mungkin mukadimah sedikit daripada doktor, apa yang boleh doktor tambah kepada perbualan berkaitan obesiti? Doktor, selamat pagi. Doktor boleh dengar? Mungkin doktor tidak dapat mendengar kita. Sophie, kita mungkin berbincang sedikitlah tanpa doktor dulu berkaitan dengan obesiti. Pertambahan berat badan itu adalah suatu yang biasa bila kita meningkat umur. Namun ia boleh dikawal sebenarnya dengan menjaga pemakanan seperti yang dikatakan Sophie tadi. Piramid pemakanan kita pun dah diubah suai, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton di rumah. Sekarang ini nasi tidak berada di tangga terbawah. Lebihkan protein. Bukan nasi. Bukan nasi ya. Lebihkan protein. Dan antara amalan gaya hidup sihat adalah untuk pengambilan makanan sihat adalah suku-suku separuh yang disarankan oleh pihak kerajaan sendiri untuk memastikan keadaan yang portion yang kita ambil itu dalam keadaan yang betul ya. Bukan separuh tu nasi, bukan suku tu adalah nasi. Separuh tu adalah antaranya seperti ayam, daging, ataupun separuh tu adalah merupakan sayuran, maafkan saya. Itu pengambilan yang sepatutnya untuk kita ambil. Dan sebenarnya isu berkenaan dengan berat badan ni sebenarnya daripada tahun 1975 lagi telah pun menjadi satu isu yang cukup besar di dunia, di mana masalah orang yang mula peningkatan obesiti lah ketika pada tahun 1975 sehinggalah kini menjadi kerisauan buat kita semua. Dan ini sebenarnya merupakan data daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang memberitahu tentang perkara ini sebenarnya adalah menyebabkan kita dari segi pemakanan lah, lifestyle kita setiap hari, dan mungkin pengambilan makanan yang kalau kita tengok makanan viral je kan, kita mesti akan cari tempat dia, cari kat mana lokasi yang sesuai, yang ada yang tawarkan makanan tersebut. Jadi inilah merupakan satu kebimbangan di mana kita tidak lagi mengamalkan makanan yang sihat. Bayangkan makan burger Ramly, burger makanan di restoran mana-mana, fast food. Semua burger itu boleh habis dalam masa lebih kurang tak sampai 5 minit. Betul. Boleh habis. Saya pun sama. Tapi nak membakar satu burger itu, dia akan mengambil 20 minit di atas treadmill. Dekat ada di media sosial saya pernah tengokkan tular berkenaan dengan ada fast food tu, dia sambil makan burger sambil tu kayu basikal. Saya tak tahulah itu ikut logik mana keberkesanannya. Doktor macam mana? Doktor sudah boleh bersama dengan kita, saya rasa doktor sudah boleh mendengar kita. Terima kasih doktor kerana bersama kami pagi ini. Okey, selamat pagi Terence dan Sophie. Terima kasih doktor. Silakan mukadimah daripada doktor tentang obesiti. Okey. Berkenaan dengan obesiti, kalau kita tengok di Malaysia, masalah ni boleh dikatakan masalah yang serius jugalah. Kalau kita tengok dari segi tinjauan kebangsaan kesihatan dan mobiliti, kajian tersebut menunjukkan satu daripada dua individu di Malaysia mempunyai sama ada berat badan yang berlebihan ataupun obesiti.
So macam mana seseorang itu dinilai sama ada mereka ada berat badan berlebihan ke ataupun obesiti? Itu adalah melalui kita mengukur mengikut indeks jisim badan. So kalau kita tengok dari indeks jisim badan, rakyat Malaysia adalah antara kita berada di tangga nombor 1 lah, negara yang paling obes di rantau Asia. So boleh dikatakan disebabkan itu masalah ini adalah masalah yang besar di negara kita. Jadi kesannya secara langsung doktor kepada masalah kesihatan seperti penyakit tidak berjangkit adalah suatu yang sering juga kita perkatakan. Boleh doktor tambah kepada itu dan beri sedikit penjelasan tentang kesan secara langsung daripada obesiti dari segi penyakit-penyakit yang mungkin dialami oleh individu dalam golongan obes ini. Okey, kalau kita tengok masalah obesiti ini, dia boleh menyumbang kepada banyak jenis penyakit. Contohnya, obesiti menyumbang kepada risiko yang tinggi untuk seseorang itu dapat penyakit kencing manis. Dan seseorang yang obes juga dia lebih cenderung untuk mendapat penyakit jantung, penyakit darah tinggi, dan malah mereka juga lebih berisiko untuk mendapat beberapa jenis kanser. Contohnya kanser payudara, kanser usus, kanser pelbagai kanser lah. Saya ada dalam 13 jenis kanser. Seperti kanser rahim, kanser ovari, dan ini menunjukkan masalah obesiti ini adalah masalah yang perlu ditangani dengan segera dan seseorang individu itu memainkan peranan penting. So selain daripada kanser, ia juga melibatkan masalah kesihatan mental. Seseorang yang obes lebih cenderung untuk mengalami masalah kemurungan. Dan selain daripada masalah kemurungan, seseorang yang obes juga mereka boleh, sama ada wanita atau lelaki, boleh mengalami masalah kesuburan. Itu apabila mereka obes, mereka dapati isu-isu masalah kesuburan di kalangan mereka adalah tinggi. So ini adalah antara masalah-masalah kesihatan yang boleh berlaku kepada seseorang individu yang obes. Itu antara perkara yang cukup membimbangkan. Sebenarnya obesiti bukan sahaja mengganggu dari segi struktur ataupun bentuk badan sahaja, tetapi sehingga mengganggu dari segi mental kita, dari segi fizikal semestinya, dan banyak lagi sebenarnya benda-benda yang berkaitan. Dan baik doktor, berbicara tentang kali ini pandemik COVID-19 dan sekiranya mereka yang obesiti dijangkiti dengan COVID-19, adakah kesan selepas itu akan menjadi lebih teruk berbanding dengan mereka yang mempunyai berat badan ideal dan dijangkiti dengan COVID-19. Bagaimana doktor? Okey, apa yang Sophie cakap betul-betul. Jika seseorang yang obes, jika mereka dijangkiti dengan penyakit COVID-19, nombor satu antaranya adalah mereka lebih berisiko untuk mendapat komplikasi penyakit COVID-19 lebih tinggi berbanding dengan orang yang biasa. Nombor satu. Nombor dua, mereka juga berisiko lebih tinggi untuk mendapatkan bantuan pernafasan berbanding dengan individu yang mempunyai berat badan yang ideal atau berat badan yang normal. Dan juga individu yang obes mempunyai risiko yang tinggi untuk berlakunya kematian akibat daripada komplikasi penyakit COVID-19 berbanding dengan individu yang mempunyai berat badan yang normal. So oleh disebabkan itu, seperti yang kita tahu pada awal kita punya program vaksinasi di mana seseorang yang punya obes dimasukkan di dalam fasa kedua di mana mereka digolongkan dalam kategori yang berisiko. Tetapi apabila mereka mengambil vaksin dan dilindungi oleh vaksin, risiko di antara orang biasa dan orang yang obes untuk mendapat komplikasi itu telah diturunkan. So hampir samalah. So mereka telah dilindungi dengan vaksin tersebut. Doktor, baru-baru ini ada trend yang mengagungkan kegemukan. Kegemukan itu dilihat sebagai cantik, menawan dan model-model yang sememangnya mengikut skala biasa dikatakan adalah obes diagungkan, diletak di paparan hadapan akhbar dan sebagainya untuk menjadikan mereka sebagai role model kepada orang ramai. Trend ini mungkin berbahaya dari segi kesihatan. Jadi bagaimana doktor memberi satu keseimbangan dari segi mesej kepada orang ramai supaya berhati-hati dari mengambil sebarang risiko berkaitan dengan kesihatan mereka? Silakan.
Okey. So terima kasih ya. Kalau kita tengok role model ni, saya lebih kerap lihat di kalangan kanak-kanak, di mana mereka seseorang kanak-kanak yang gemuk, chubby, selalunya mereka dikategorikan sebagai cute dan gompel dan cute lah. So ini bukan satu perkara yang kita perlu membanggakan ataupun perlu kita perlu gembira, kerana ini adalah tanda awal yang kita perlu mengambil langkah, iaitu kita perlu, nombor satu, kita perlu sedar apabila seseorang itu mempunyai berat badan yang berlebihan atau obes, itu bukan tanda seseorang itu sihat. Itu adalah tanda seseorang itu mungkin ataupun berisiko tinggi untuk mendapat banyak jenis penyakit. Lebih-lebih lagi jika mereka obes pada peringkat awal lagi, iaitu pada peringkat kanak-kanak lagi. So apa yang kita perlu buat bila kita kena bagi kesedaran kepada rakyat Malaysia adalah, satu, kita perlu sedar obesiti ataupun berat badan berlebihan adalah bukan tanda mereka itu sihat. Dan itu adalah tanda mereka perlu membuat sesuatu secepat mungkin supaya kita boleh elakkan semua penyakit-penyakit yang boleh berlaku disebabkan oleh obesiti. Baik, dan doktor, mungkin ada sedikitlah saranan daripada doktor sendiri kepada khususnya keluarga Malaysia untuk kita memastikan kita dalam keadaan yang sihat, dan yang paling utama adalah untuk kita tidak mengekalkan carta kita sebagai negara tertinggi di Asia yang mempunyai masalah obesiti yang tertinggi, ya. Dan mungkinlah ada sedikit saranan untuk pemakanan yang sihat, perlukan untuk aktiviti-aktiviti luar yang memberikan kesihatan yang baik kepada kita semua semestinya. Silakan. Okey, so apa yang kita boleh buat sebagai seorang rakyat Malaysia, seorang individu, untuk memastikan diri kita elak daripada masalah obesiti ini? Nombor satu, yang paling pentinglah ialah gaya hidup kita. Gaya hidup memainkan peranan yang sangat penting untuk memastikan kita ni sihat dan mendapat berat badan ideal. So dalam gaya hidup ni, apa komponen yang kita perlu titik beratkan? Nombor satu adalah pemakanan kita. So pemakanan ini perlu dijaga. Dalam secara ringkasnya, apa yang saya ingin maklumkan adalah pemakanan, kita pastikan makanan yang kita makan itu adalah makanan yang seimbang. Kita mengikut nasihat KKM, mengikut suku-suku separuh. Di mana kita portion-portion yang kita makan tu adalah seimbang. Nombor dua, kita perlu elakkan makanan yang terlalu tinggi karbohidrat, ataupun seperti manisan, seperti apa-apa yang mempunyai kandungan gula yang tinggi. Dan pada masa yang sama, kita juga perlu elakkan makanan yang tinggi dengan kadar yang lemak yang tinggi lah, supaya ia tidak menyumbang kepada berat badan yang berlebihan. Dan nombor tiga, kita perlu elakkan makanan yang jenis yang diproses atau ultra processed food, seperti makanan segera yang mempunyai kadar tenaga yang tinggi yang boleh menyumbang kepada berat badan berlebihan dan juga obesiti. Baik, terima kasih. Selain daripada pemakanan, kita ada aktiviti fizikal. Okey, boleh. Silakan doktor. Kita masih ada sedikit masa. Kita ada aktiviti fizikal, di mana aktiviti fizikal ni sangat penting. So dalam seminggu disarankan untuk melakukan senaman sekurang-kurangnya 150 minit hingga 300 minit. Ataupun at least setengah jam untuk satu hari, untuk 5 hari seminggu, ataupun 1 jam dalam 5 hari. Itu untuk kontrol kita punya berat badan, bukan untuk kurangkan, ya. Kalau kita ingin mengurangkan berat badan, kita perlukan sekurang-kurangnya 1 jam sehari dalam seminggu. Wow. 1 jam sehari dalam seminggu. 1 jam sehari saya rasa boleh dilakukan sebenarnya kalau kita mencuba. Boleh mencuri masa di mana-mana sahaja, di awal pagi ataupun setelah tamat hari kita itu, kita balik ke rumah. Boleh curi masa. Terima kasih doktor kerana sudi bersama kami dan memberi mesej yang sangat penting ini kepada orang ramai. Dan kita harapkan semoga kita semua menjaga kadar obesiti negara agar berkurangan. Seperti kata Sophie, kita serahkanlah mahkota itu kepada negara lain. Kan, tak nak peganglah tata tu. Okey, dan terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita, Dr. Sivarajan Ramasamy, iaitu Pakar Perubatan Kesihatan Awam Unit Penyakit Tidak Berjangkit Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan. Terima kasih banyak, Doktor. Terima kasih, Tara dan Sophie. Ya.